Hai guys, saya Adam daripada Askatek. Yang mana yang belum subscribe, bolehlah ringan-ringankan tangan untuk subscribe dengan channel ni. Sebab aku sebagai YouTuber pemula sangat-sangat perlukan subscribe dan sokongan daripada korang semua. So dekat meja ni kita ada Pocophone X3. Pocophone yang sinonim dengan handphone yang murah tapi spesifikasi melempah ruah. Hari ni kita nak unbox dan kita cerita sikit lah apa yang ada dekat Pocophone X3 ni. Dan jom kita sama-sama tengok buka kotak Pocophone X3. Okey geng, bila kita buka kotak ni, mula-mula sekali kita akan nampak kotak kecil satu dekat sini. Akan ada dia punya SIM ejector tool. Dan kemudian kita buka lagi kat dalam, ada paperwork macam biasa. Kita akan dapat dia punya clear case lah untuk Poco X3. And then kita akan jumpa satu lagi kompartmen dekat bawah, power brick. Kemudian kita juga akan dapat USB Type C ke Type A untuk charging. So itulah dia apa yang ada dekat dalam Pocophone. Macam aku cakap tadi, Pocophone ni adalah handphone yang spesifikasi dia melempah ruah. Apa dia spesifikasi yang melempah ruah tu? Dan harga dia sangat murah, pada tanda harga RM899 pada varian 64GB dan 128GB. Korang akan diberikan dengan tanda harga RM1000 lebih. So apa spesifikasi yang melempah ruah dia? Bermula dengan dia punya screen 6.67 Full HD plus screen dengan HDR. Kemudian dia ada 120Hz display. Tak dilupakan juga dengan bateri yang besar pada 5160 mAh dengan fast charging sebanyak 33W. Kamera dia yang sangat cantik sebanyak 64 megapiksel main kamera dengan 4 kamera setup. Tak dilupakan juga selfie kamera 20 megapiksel. Apa yang aku cakap spesifikasi melempah ruah lagi, kita dapat Snapdragon 732G, iaitu upper level untuk mid range punya processor yang dipakai untuk Pixel 5, Pixel 4a, 4a 5G, phone-phone yang harga RM2000. Tak dilupakan juga dengan stereo speaker, headphone jack 3.5mm headphone jack, dan dia ada IP53 splash proof rating. Dia tak boleh direndam dalam air, ingat dia boleh splash sahaja. Dan dia mempunyai panel Gorilla Glass 5. Kita buat comparison dekat sini sikit lah. Macam phone yang aku bagi contoh dekat sini, antara phone yang terbaik juga dekat RM1000 dengan pengecasan yang hebat 65W. Phone apa? Phone Narzo 20 Pro. Harga dia pada RM1200. Tapi kalau kita comparekan, kita boleh nampak yang Pocophone X3 ni menang dari banyak dari segi spek dia. Dia ada Gorilla Glass 5, dia ada 120Hz, dia ada 732G processor compare dengan Narzo 20 Pro yang hanya G95 MediaTek. Kamera 64 megapiksel dan selfie kamera yang 20 megapiksel. Phone Narzo 20 Pro tak ada stereo speaker. Bateri dia lebih kecil pada 4500 mAh tapi dia lebih pada charging lah, 65W yang sangat laju. Dan dia punya RAM besar sikit pada 8GB dan storage 128. Apa yang lebihnya dekat Pocophone ni, harganya murah RM300 tapi spesifikasi dia menang dengan Narzo 20 Pro. Pocophone ni dia punya hype tu sejak daripada Pocophone F1 yang mana dia bekalkan flagship punya quality chip dekat phone harga RM1000. Jadi sejak daripada situ memang semua orang tunggu-tunggu Pocophone yang terbaru. So, apa yang bagusnya dengan hype-nya Pocophone ni? Jadi dia hype dia sebab kualiti barang pada harga yang murah, value for money. Pembinaan dia plastik, tapi plastik binaan dia ni sebenarnya sangat-sangat cantik. Kalau korang tengok kat sini, color biru yang aku ada ni, binaan plastik dia tak rasa macam plastik, nampak macam dan rasa macam kaca. Dan dia juga ada aluminium frame dengan Corning Gorilla Glass 5 yang resistant untuk jatuh lah. Bagi aku overall design dia sangat cool. Racing punya stripe punya design dekat bahagian belakang ni. Size dia ni memang saiz yang besar, lebih kurang saiz sama macam flagship phone macam S21 Ultra. Dia punya saiz dia, walaupun saiz dia besar dan dia tak merugikan saiz ataupun space dia sebab dia dibekalkan juga dengan 5160 mAh bateri yang sangat besar. Sebab itulah aku boleh cakap juga yang Pocophone X3 ni adalah all day battery phone. Maksud korang bangun pagi tengok Netflix main game, makan tengah hari tengok Netflix main game, makan malam tengok Netflix main game lagi, still ada lagi bateri untuk malam sambil scroll-scroll sebelum tidur. Korang tak perlu risau pasal bateri dia, memang akan tahan
1 hari. Bateri tahan 1 hari ni adalah juga dibantu dengan dia punya 120Hz refresh rate yang dia ada ni. Patutnya makan bateri banyak kan, tapi tak, sebab dia punya 120Hz refresh rate ni dia ada adaptive refresh rate, yang mana bila korang tak pakai sangat dia punya screen tu, dia akan kurangkan refresh rate tu supaya save lebih banyak bateri. Ok guys, kita cerita pasal kamera bump dekat sini. Kamera dia ni, finishing kamera dia ni bagi aku ok, tak adalah nampak macam awkward sangat. Walaupun kamera bump dia terkeluar, tapi memang common untuk phone-phone tahun 2020-2021 ni dengan kamera bump yang besar. Dia tawarkan dengan 64 megapiksel kamera yang sangat cantik dan 13 megapiksel ultra wide kamera. Tapi bagi aku lagi 2 kamera tu filler je sebenarnya, sebab kalau dia tak letak pun aku tak rasa akan efek apa-apa. Dengan depth sensor, mungkin depth sensor pakai untuk portrait sikit lah kalau korang nak pakai. Makro tu 2 megapiksel tu aku rasa macam tak guna juga sebenarnya, sebab kalau ambil makro 2 megapiksel tu memang tak lawa lah. So filler je lah bagi aku. Juga dia ada bekalkan dengan feature-feature yang menarik dekat software kamera dia. Dia ada filter yang berbagai-bagai, dia ada juga Pro mode. Tapi untuk kamera dia juga, dia tak ada OIS ataupun Optical Image Stabilization. Kalau korang nak ambil gambar night mode tu, korang kena tangan yang steady lah, ataupun pakai tripod lah. Kalau tak nanti bergegar, tak cantik lah gambar dia. Dan video macam biasalah, kalau phone yang tak ada OIS ni, kalau korang ambil gambar tangannya bergetar macam aku ni, memang akan hancur lah video tu. Kena pakai tripod ataupun gimbal ataupun tangan yang steady lah. Dengan software dia yang MIUI 12 yang sangat user friendly bagi aku, sebab software MIUI 12 ni Android 10 yang bagi aku almost dekat dengan stock Android. So bila aku try guna phone ni, memang aku tak ada dah rasa beza sangat antara Pixel punya phone yang memang stock Android dan Pocophone X3 dengan MIUI 12 ni. Bila korang adjust setting dia sikit. Ok guys, kita dah cerita banyak pasal apa yang best tentang phone ni. Jadi ada ke benda yang tak best dengan phone ni? Ada juga guys. 120Hz display dia tu tak se-snappy macam flagship phone yang pakai Super AMOLED ataupun AMOLED display dengan 120Hz display. Jadi untuk pengetahuan korang, dia pakai IPS LCD display yang kecerahan dia kurang sikit. Tapi sebenarnya honestly speaking, aku sebenarnya tak rasa itu kekurangan, walaupun dia tak selaju macam 120Hz untuk flagship punya level. Dengan harga RM899, cuba bagi tahu aku, komen kat bawah, apa phone yang korang boleh dapat dengan 120Hz display. Untuk orang yang memang bajet dia dalam RM1,000 je, ataupun bajet dia RM800-900 je, phone ni memanglah phone terbaik untuk korang dapatkan. Sebab dengan 120Hz refresh rate dia, dengan dia punya Snapdragon 732G yang sangat-sangat snappy, bagi aku phone ni sangat berbaloi. Macam aku cakap tadi, 120Hz display tu bukanlah satu benda yang aku nak komplain, sebab orang yang akan beli phone ni biasanya adalah orang yang upgrade daripada mid-range phone, nak dapatkan mid-range phone yang terbaik, yang boleh dapat spesifikasi high-end. Mid-range phone mana ada yang 120Hz display, paling laju pun 90Hz. Aku tak rasa macam satu kurangan. So overall, aku nak cakap yang Pocophone ni macamlah diwar-warkan dengan harga yang murah dan spesifikasi yang melempar ruah, walaupun ada isu lag sikit. Tapi untuk harga RM899, aku rasa benda tu adalah sangat berbaloi, sebab korang dapat Snapdragon 732G, bateri yang 1 hari, kamera yang lawa, Corning Gorilla Glass 5, stereo speaker, 3.5mm audio jack, korang boleh tambah lagi storage dengan dual SIM card, korang boleh tambah lagi top up dengan storage lagi. Apa lagi yang korang nak kalau harga RM899 ni? Okey sangatlah bagi aku. Untuk mana-mana orang yang tengah berfikir nak upgrade, ataupun daripada entry level korang ada RM600, aku suggest korang save duit sikit lagi dalam 200-300 untuk dapatkan Poco X3 ni. Sebab aku dah try Redmi 90 entry level phone yang budget dan power. Phone ni harga RM900 tambah 300, mungkin banyak 300 tu, tapi aku rasa perbezaan dia macam langit dengan bumi bila kita pakai dua phone ni. Dengan dia punya feeling 120Hz display, main game pun okey. Yang phone Redmi 90 tu main game kurang sikit lah. Siapa-siapa yang nak beli phone pada tanda harga bawah RM1,000 ataupun RM700-800, aku suggest korang save sikit dan cari phone ni. Sebab even phone yang harga RM1,000 lebih pun tak boleh nak lawan dengan spesifikasi phone ni. Ok guys, kalau video ni membantu, aku harap korang boleh sumbangkan satu like dan subscribe dekat dalam video ni untuk membantu aku buat video-video yang lebih baik.
And then aku nak ingatkan kat korang, aku sebenarnya ada buat satu giveaway challenge. Kalau aku punya channel ni boleh reach 2k subscriber sehingga hujung Februari, aku akan bagi Redmi 90 sebagai giveaway. Dan kalau kita boleh reach 10,000 subscriber guys, aku akan giveaway aku punya Pixel 4a kesayangan aku. So walaupun aku tak nak giveaway Pixel tu, tapi kalau dapat aku akan bagi jugalah dua-dua phone aku bagi kalau dapat 10k dalam masa challenge lah. Tapi kalau dah lepas challenge punya deadline, tak dapat lah guys. So aku harap korang boleh sharekan video ni. Dan kalau korang nak join, korang boleh check out dekat link yang aku bagi dekat atas ni untuk join giveaway tu, dan spread the message untuk aku buat giveaway Pixel 4a kesayangan aku. Aduh. Okay guys, sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.